Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah kita bersua untuk pagi ini. Seperti biasa dalam Selamat Pagi Malaysia, setiap hari kami bawakan kepada anda perkembangan terkini dan juga semasa. Hari ini hujung minggu, pastinya pengisian yang sangat menarik yang akan kami sampaikan kepada anda hari ini. Betul, dan pagi ini anda bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif dan juga rakan saya Munawar Azmi yang akan menemani anda insya-Allah 2 jam siaran ini. Banyak perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda, khususnya di waktu hujung-hujung minggu ni sambil santai-santai dengan keluarga. Sambil-sambil tu dapat banyak informasi insya-Allah. Dengar cerita sekarang ni dah mula cuti sekolah, Sofi. Semalam dekat highway utama kita lihat kesakan lalu lintas. Yalah, ramai sekarang ni dah merancang untuk pulang ke kampung halaman ataupun nak membawa keluarga ke tempat-tempat percutian yang menarik di seluruh negara. Jadi apa jua rancangan anda, kami doakan semoga ianya dipermudahkan dan jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Dan paling utama juga, Sofi, memandangkan sekarang ini 27 hari bulan Ogos, bermakna kurang daripada 4 hari saja lagi kita akan menyambut sambutan Hari Kebangsaan 2023. Jadi jangan lupa untuk hadir di dataran Putrajaya pada 31 Ogos nanti. Betul. Jadi insya-Allah boleh bawa anak-anak juga untuk ke sana untuk sama-sama kita meningkatkan rasa cinta akan negara kepada anak-anak. Semangat patriotik tu kena ada dalam jiwa kita. Betul. Kita kena semai kepada generasi muda pada hari ini, kepada anak-anak kita khususnya. Apa yang ingin kita kongsikan, apa yang telah dizahirkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Baik, dan antara perincian di sini ingin saya kongsikan kepada anda semua, iaitu orang ramai digalak memakai pakaian batik ketika sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, galakan itu bukan sahaja memeriahkan sambutan, malah sokongan padu pada industri batik tempatan itu sendiri. Dan pakaian batik Malaysia bertemakan semangat kemerdekaan bakal mewarnai sambutan Hari Kebangsaan kali ini. Dan juga busana itu diperagakan barisan jemaah menteri, tetamu kehormat serta urus setia. Dan itu dia. Jadi untuk sama-sama kita nak meraihkan, jadi sama-sama kita memakai pakaian batik untuk sama-sama kita menggalakkan rasa cinta akan tanah air itu sendiri. Saya nak berkongsi sedikitlah berkenaan atur cara utama apa yang jadi tumpuan semasa Hari Kebangsaan 2023. Sekarang ni rehearsal sedang dilaksanakan sejak semalam lagi. Kan? So, pastinya sangat menarik sebenarnya, Sofi. Ianya melibatkan keterlibatan peserta keseluruhan lebih 16,000 peserta dan melibatkan 67 kontingen dan akan memulakan perbarisan dan juga perarakan sejauh 3.5 km bermula dari Wisma Tani dan akan tamat di Putra Square. Seperti yang kita saksikan tahun lepas, banyak video-video yang tular yang menarik berkenaan sambutan Hari Kebangsaan. Antaranya bomba Sado. Okey, dan tahun ni juga insya-Allah ada banyak jugalah benda-benda yang viral. Pasti akan viral lah insya-Allah. Jangan awak viral sudah. Tapi masalahnya kan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsi juga berkenaan dengan semalam, iaitu PRK Pulai, pertemuan antara 3 penjuru calon PH, BN dan juga calon bebas. Dan antara perincian di sini iaitu Kerusi Parlimen Pulai menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga seorang calon bebas. Dan Pakatan Harapan diwakili bekas Speaker Don Johor Suhaizan Kayat dan juga PN mempertaruhkan calonnya Zulkifli Jaafar, dan manakala Samsudin Muhammad Fauzi bertanding sebagai calon bebas. Dan antara senarai calon diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Miswan Yunus di Dewan Jubli Intan Johor Bahru pada jam 10.10 pagi semalam, iaitu 166,653 pengundi dijangka menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian awal, iaitu 5 September dan hari pengundian pada 9 September, dan 47 pusat pengundian akan beroperasi pada hari tersebut. Okey, itu berkenaan PRK Simpang Pulai dan juga kita nak ke PRK Simpang Jeram sekarang ini. Juga memperlihatkan pertemuan 3 penjuru di antara calon daripada Pakatan Harapan, PN dan juga calon daripada Bebas. Ini sedikit pengisian yang kami bawakan kepada anda, dan seketika nanti dalam
dalam ruangan komentar RSPM, kita akan bawakan gambaran bagaimana dari segi hala tuju pertembungan 3 penjuru yang dipamerkan dalam pilihan raya kecil kali ini. Seterusnya, kita nak war-warkan juga kepada anda apa yang berlaku yang menarik hari ini, iaitu berkenaan konsert Debaran Separuh Akhir Bintang Kecil 2023 yang akan bermula 9 malam ini, yang melintas langsung dari Auditorium P. Ramlee RTM Kuching, Sarawak. Anda boleh terus saksikan di TV2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Dan antara yang lain juga ada syarat-syaratnya yang perlu untuk anda adalah kriteria ni kan. Antaranya daripada usia 18 hingga 25 tahun. Kita dah tak lepas Yang ni bintang RTM, Sofi. Yang ni bintang RTM. Tadi bintang kecil. Ini bintang RTM. 18 hingga 25 tahun. Dan juga antara yang lain juga kena bawa juga lah -1 untuk pastikan anda layak lah untuk orang kata untuk join uji bakat esok. Dan itu antara syarat-syarat lain. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi, boleh terus ke RTM Malaysia untuk mengetahui apakah antara kriteria ataupun syarat-syarat yang diperlukan. Suara Sofi serap ingatkan pergi audition, Sofi. Janganlah kantor semalam pergi konsert. Tak adalah. Okey. Sekarang ini kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kami akan bawakan kepada anda banyak perkongsian yang menarik sempena Selamat Pagi Malaysia edisi hujung minggu. Selepas ini. Kata kita ramai-ramai, gotong royong bersihkan kawasan kita. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pebarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia tercinta, 31 Ogos 1997 dan berikutnya 16 September 1993. Itu 2 hari keramat bagi negara kita. Jadi oleh yang demikian, mari kita raikan dan tunjukkan bahawa kita adalah satu generasi rakyat yang faham perjuangan bapa-bapa ibu-ibu kita mencapai kemerdekaan dan bagaimana harus kita tunjukkan kesetiaan kita, kecintaan kita adalah untuk mematuhi semangat dan prinsip perlembagaan dan meraihkan, menyantuni dan menjayakan kehadiran Hari Keramat 31 Ogos. Saya syorkan mulai sekarang sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Negara dan seterusnya Hari Malaysia 16 September, kita kibarkan jalur gemilang dengan megah di setiap kenderaan, di setiap jabatan, di rumah, di mana sahaja untuk menunjukkan bahawa Malaysia sekarang bangkit sebagai negara yang bersatu padu, yang punya cita-cita dan yang punya idealisme untuk menghayati semangat kemerdekaan itu. Mulai hari ini sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Tanah Melayu dan 16 September Hari Malaysia, kibarkan bendera Malaysia jalur gemilang. InsyaAllah ia akan merupakan satu cetusan semangat baru dan petanda perubahan dalam negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang kami janjikan kepada anda dalam ruangan komentar SPM. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan situasi yang berlaku semalam, iaitu berkenaan pilihan raya kecil bagi Parlimen Pulai dan juga pilihan raya kecil bagi Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Negeri Simpang Jeram di Johor. Ya, betul. Dan tajuk yang dibawakan untuk kali ini adalah mungkin berlaku angin perubahan. Dan bersama dengan kita yang akan memberisikan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan iaitu bersama dengan kita teknologis Nurul Aisyah Abdul Rahman, merupakan pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Okey, semalam kita dah menyaksikan tarikh yang cukup penting di mana kita telah ketahui dalam proses penamaan calon tersebut untuk bahagian Parlimen Pulai, 3 calon telah pun disahkan untuk bertanding. Sama juga situasinya untuk Dewan Negeri Simpang Jeram, 3 calon juga yang akan bertanding. Jadi bagaimana untuk kita melihat hala tuju pertembungan 3 penjuru di antara calon-calon yang bertanding ini? Kerana saya maklum semalam dah bermula kempen. Jadi apa antara naratif kempen ataupun strategi untuk menambat hati para pengundi di kawasan tersebut? Baiklah, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih buat RTM kerana memberikan saya ruang dan peluang pada pagi ini untuk berkongsikan sedikit pandangan saya tentang PRK yang akan diadakan ini kan. Bagi saya, kita secara umumnya, gambarannya PRN kita baru saja habis, PRN 2023. Begitu hangat sekali suhu politik dalam negara ketika itu kan. Dan ini kita berdepan sekali lagi dalam satu pilihan raya PRK pula di Johor ini. Berikutan, kita semua maklum kenapa dia diadakan, kerana kematian penyandangnya sebelum ini kan, Datuk Seri Salihuddin Ayub almarhum. Jadi selalunya trend semasa lah, trend dalam politik itu apabila adanya satu PRK, dia ada mood yang sedikit berbeza. Apatah lagi PRK itu diadakan kerana kematian penyandangnya. Jadi kita tidak boleh nafikan ada sedikit faktor simpati di situ. Apatah lagi penyandang sebelum itu telah memberikan performance yang sangat baik di peringkat negeri maupun di peringkat pusat. Jadi mungkin agak menarik untuk kali ini kita lihat dan dekati soal-soal yang naratif yang akan dibawa dari kedua-dua pihak. Tentu sekali kemungkinan ada persamaan dari segi kempen yang dibawa di satu kem. Sebagai misalnya, kerana mungkin sebelum ini berdasarkan keputusan sebelumnya ada sedikit peningkatan prestasi di situ. Jadi biasalah macam kalau kita bertanding kan, coach kalau tengok prestasi itu okey, tentulah dia akan keep it up, betul kan? Betul. Jadi tapi naratif yang dibawa seharusnya terletak semula kepada pengundi di situ. Apa yang mereka inginkan daripada calon mereka sebenarnya. Baik, dan di Dun Simpang Jeram mempunyai 40,379 orang pemilih, dengan 40,373 daripadanya adalah pengundi biasa. Dan ini dia apakah antara perkara yang mungkin perlu setiap parti mainkan peranan yang cukup penting agar dapat menambat hati seramai 40,379 pengundi itu sendiri. Apakah antara pendekatan yang mereka inginkan? Baiklah, saya rasa secara umumnya macam saya katakan tadi, suhu politik sebelum ini sangat panas. Jadi saya rasa satu sudut sangat bagus sebenarnya, kerana ini meningkatkan kematangan politik dalam kalangan rakyat. Mereka sekarang sudah lebih cakna dan tahu isu-isu politik dan orang kata mencerakinkan isu-isu itu kan. Jadi nampak baik di situ. Of course sebagai pengundi, hujungnya sebagai seorang yang lebih matang dan rasional, kita tidak mahu isu-isu yang sensitif. Sentimen agama dan bangsa itu kita pun tahu dan sedar tidak haruslah menjadi satu tarikan kepada mereka. Sebaliknya, seharusnya meletakkan performance seperti saya katakan tadi sebagai kayu ukur. Apa yang boleh ditawarkan dalam pilihan raya tersebut. Jadi dalam konteks ini, seperti saya sebutkan tadi, PRK amatlah, saya rasa gambaran awalnya pengundi di situ mungkin akan meneruskan legasi yang ada sebelum ini. Okey, kita bercakap berkenaan kuasa pengundi muda. Kalau kita lihat daftar pemilih untuk pengundi, bukan
bukan saja di pilihan raya kecil ini, malah juga di seluruh negara memperlihatkan kuasa pengundi golongan muda ini melebihi 50%. Jadi bagaimana kita boleh gambarkan kuasa pengundi muda ini yang akan menentukan cerminan kepada keputusan yang akan dizahirkan pada hari keputusan kelak. Jadi bagaimana itu tergambarkan situasi ini? Baik, betul, pengundi muda lah menjadi orang kata tumpuan kan, apabila dilaksanakan undi 18 sebelum ini. Dan untuk orang muda di luar sana selalunya disebutkan mereka ni kurang sedikit bijaksana apabila menilai isu-isu yang dibawa kan. Jadi saya mungkin mahu serulah supaya janganlah jadi sedemikian rupa. Jadi apabila melihat sesuatu tawaran yang diberikan ke orang kata bring to the table tu, you nilai dengan mata hati dan juga akal fikiran, bukan hanya setakat emosi sahaja dan perasaan yang you tengok di mana-mana saja. Dan perkara pertama, of course, sebagai seorang consumer media, you kena melihat dari mana datangnya sumber tersebut. Adakah ia sumber yang sahih kan? Jadi kalau tengok daripada TikTok yang lalu kat feed tu berapa saat tu, memanglah agak tertarik dan menarik, tapi betul ke faktanya? Jadi fact checks harus ada. Itu adalah tanggungjawab kita, bukan saja sebagai rakyat khususnya, tapi sebagai pengguna media tersebut. Betul. Bagi saya begitulah orang muda terutamanya lah. Baik, bila bercakap tentang orang muda ni Puan, kan antara yang lain juga iaitu orang muda ni dia susah nak prediksi, unpredictable. Maksudnya mungkin pada awal dia sebelum keluar mengundi tu dah target calon-calon tertentu, tetapi bila sampai di pusat pengundian tersebut tiba bertukar fikiran. Dan orang boleh dikatakan sebagai undian atas pagar lah maksudnya kan. Jadi bagaimana daripada peranan media sendiri yang akan memberi sebenarnya kesan kepada anak-anak muda ni, sebab kita tahu anak-anak muda ni memang dekat dengan digital platform lah. Dan sebenarnya bagaimana ia dapat memberi impact kepada anak muda itu sendiri? Betul. Itulah saya katakan tadi, dia kena lebih cakna dan cerdik sikit lah kan. Tapi kita tak boleh nak ketepikan terus mereka punya orang kata favourite dia tu, apa yang dia suka, apa yang dia mahukan apabila dia melihat sesuatu atau menilai sesuatu berita contohnya kan. Jadi kalau contoh benda tu, ialah kita tahu politik itu satu isu yang agak berat dan kita katakan dry, boring sikit kan. Jadi mereka rasa macam sukalah untuk mungkin nak memahami. Mungkin perkara-perkara itu sebenarnya sangat simple bagi orang politik mungkin, bagi kerajaan, agensi kerajaan dan sebagainya. Tapi untuk mereka, apa ni? Mereka tak faham. Jadi mungkin cara pendekatannya kena lebih segar mungkin apabila memberikan sesuatu informasi itu kepada kumpulan inilah terutamanya. Dan kalau kita tahu, kita tengok TikTok kan, style dia a bit upbeat and fun. Hakikatnya begitulah. Kita tak boleh nak salahkan generasi tersebut because this is their time. Ini yang diorang nak. Dan ini adalah generasi yang mudah distracted. Dan dia punya attention span pun sangat rendah. Membaca pun mungkinlah agak kurang sikit, tapi saya tidaklah generalize dan stereotyping benda ni. Tapi ini hakikat dia. TikTok sebagai contoh, memang di situ penuh anak muda. Jadi kedua-dua pihak, terutama sekali daripada agensi kerajaan dan pihak kerajaan, harus orang kata mempergiatkan lagi usaha-usaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Itu di situlah bagi saya. Okey, bercakap berkenaan kemahuan anak muda ini, bagi pandangan Puan sendirilah, apa antara tawaran-tawaran yang perlu diberikan oleh calon-calon yang bertanding ini? Ialah mungkin ada yang menyatakan isu lokal, ada yang lebih menyentuh kepada isu pekerjaan, isu kos sara hidup. Jadi apa antara mungkin kita boleh cakap trajektori bagi isu yang akan diangkat untuk PRK kali ini? Ya, tentu sekali lagi PRN yang baru habis boleh kita jadikan satu reference tentang apa mungkin pengundi hendak. Tidak boleh kita ketepikan faktanya. Memang ketika itu bacaannya kita rasakan fokus kepada isu tempatan, isu lokal. Jangan bawa isu nasional. Kan? Tetapi sebaliknya yang berlaku dan kebanyakannya lebih tertarik kepada isu-isu tersebut. Jadi mungkin kali ini saya, bagi pandangan saya lah, haruslah ada keseimbangan di antara kedua-dua ini. Kita tak boleh menolak, itulah kehendak yang mereka ingin dengar. Jadi kalau menjawab pada soalan Tuan tadi, orang muda dia nak tahu
okey, ada kerja ke? Mungkin apakah peluang pekerjaan di situ akan diteruskan, ada diperbanyakkan. Isu-isu ini kita tak boleh ketepikan kerana ekonomi itu memang itulah paling terkesan. Dan dalam keadaan Malaysia ini, isu-isu bread and butter kita sebut masih lagi menjadi tumpuan berbanding isu-isu yang global sebagai contoh kan. Jadi kita masih lagi di situ dan saya yakin pihak kerajaan juga memang sedang giatlah untuk menerangkan isu-isu tersebut, memberikan pakej-pakej yang menarik kepada rakyat khususnya di pengundi tempat PRK Johor. Ya, itu dia. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Teknologis Nurul Aisyah Abdul Rahman selaku pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ini gambaran awal kita. Kita baru dalam fasa pertama untuk pilihan raya kecil bagi Parlimen Pulai dan juga Dewan Negeri Simpang Jeram. Okey, seterusnya kita nak bawa anda ke cerita pagi Sarawak iaitu showcase Aku Negaraku di Limbang FM. Katanya rakan pelapor kita yang sudah pun bersedia di sana iaitu Dalini Jupar Ali. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos dan juga Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 September depan. Radio Television Malaysia RTM Limbang melalui siaran radio popularnya Limbang FM akan menerbitkan sebuah rancangan khas iaitu program di radio yang bertajuk Showcase Aku Negaraku. Jadi orang kata untuk kita nak memperincikan berkenaan dengan program ini dengan lebih lanjut, kita nak bersama dengan penerbitnya sendiri iaitu Zamri NI ataupun lebih mesra dikenali sebagai Bro Zam di Radio Limbang FM. Selamat pagi Bro Zam. Selamat pagi Dari. Baik Bro Zam, ceritakan sikit mengenai program khas Aku Negaraku. Bro Zam. Okey, Showcase Aku Negaraku adalah sebuah program patriotik yang mana kita program ini adalah sebenar Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang disambut pada 31 Ogos dan 16 September ini, dan yang merupakan program untuk memupuk semangat patriotik pendengar Limbang FM kira-kira peringkat umur dan lapisan masyarakat melalui lagu-lagu patriotik. Okey, sekarang ini yang berlangsung di belakang kita ni, Bro Zam, boleh kongsikan bersama dengan penonton kita. Okey, jadi hari ini adalah latihan terakhir Showcase Aku Negaraku bersama Canary Band, dan keunikan band ini ialah kami menambahkan alat muzik sape ataupun salah satu alat muzik yang sangat dekat dengan rakyat kita Sarawak. Baik, terima kasih Bro Zam, dan jadi kepada anda yang orang kata yang ingin mendengarkan rancangan khas ini, jangan lupa untuk yang berada di sekitaran anda boleh mendengarkan di Limbang FM di frekuensi 104.9. Jadi bagi anda yang jauh di Limbang, anda boleh sahaja ataupun dengarkan rancangan ini di MyClick di RTM. Baik, saya kira sampai itu saja yang sempat saya bawakan kepada anda dalam cerita pagi Sarawak. Kembali bersama dengan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Okey, itu antara program yang dilaksanakan oleh Limbang FM untuk menyemarakkan lagi rasa cinta kepada negara kita, ialah sempena dengan Bulan Kebangsaan. Sekarang ini kita nak ke mana? Ya, kita beralih ke Kedah FM pula. Kita bersama dengan rakan kita iaitu Nazri dan juga Faizal yang akan berkongsi khabar dari Kedah. Silakan. Meneru-menerang. Cuti sekolah kita meneram lah di Kedah ni. Sebelum tu dia Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada anda yang bersiaran bersama kita di Radio Malaysia FM, dan juga selamat pagi Malaysia pada pagi ini. Betul. Terima kasih Munawar dan juga Raja Sufia. Dua compare di sana, Munawar dan Raja Sufia, di sini Mai dan juga Dik. Kalau Kedah Munawar ada panggil apa? Kawan saya ada seorang, kami panggil Wat. Tapi tak panggil Munawar lah. Kalau tempat saya ada panggil Munit. Munawar Munit. Main kat mana? Bukan kita nak sembang pasal compare sama pergi Malaysia. Tapi kita nak cerita hari ini. Penerbit abang usul cerita apa? Penerbit kita hari ini Syariza Zainuddin. Dia kata projek 2 musim
hasil tuaian lebih 8 tan per hektar. Ini memberikan Pak Tani kita baik. Projek 2 musim meliputi hampir 183 hektar, memperolehi hasil tuaian lebih 8 tan per hektar dan menjadi peneraju awal dalam usaha meningkatkan hasil tuaian padi demi mengurangkan kebergantungan beras import. Dan langkah ini sekaligus menyaksikan negara mampu mencapai 80% keperluan beras negara menjelang 2030 serta tahap sara diri beras negara pada 63% kepada 75% dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Ini pasal untuk kita nak majukan dan juga meningkatkan pendapatan Pak Tani kita. InsyaAllah Malaysia. Tu dia negeri Kedah ni kita tahu dah tuan-tuan. Seluruh Malaysia bahawasanya negeri Kedah ni negeri jelabang padi macam yang kata tadi. Dan untuk kali ni hasil keluaran kita 2 musim dapat sampai 8 tan. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini juga dengan kebergantungan kita terhadap inisiatif kerajaan dengan memberi subsidi dan juga banyak lagi lah benda. Okey, baik, sikit masa ada sikit saja untuk waktu ini. Minta maaf lah dan juga Raja Sebiak. Perkongsian saya berkenaan dengan pada tanggal 31 Ogos nanti. Saya penerbit akan menerbitkan satu drama khas sempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia membawa tajuk Artis Sambut Merdeka. Hebat. Pelakon siapa pelakon dia tu? Hairil anak wayang, Zainon ataupun Abang Non, kemudian Din Latah dan Ana. Memang hebat tuan-tuan. Tuan-tuan patut dengar pada tanggal 31 Ogos nanti di Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Sebab tu yang menariknya pelakon-pelakon kita bawa ni. Kita nak cerita sikit sinopsis dia boleh tak tahu? Tak boleh dah. Tak ada pusing tangan dah. Cemburu sungguh lah dua-dua kopi kita di sana. Kita baik. Tak apalah. Okey, itu kita nak kembali ke sana. Kembali bersama dengan Munawar di Selamat Pagi Malaysia baik. Silakan sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian di sana. Oi bagi laman jamu nasi kawan. Okey, terima kasih sahabat-sahabat kita dari Kedah FM, DJ Nazri dan juga DJ Faizal untuk perkongsian ringkas dari Kedah FM. Dan sekarang ini, penonton, kita memasuki ruangan SPM Sana Sini. Pertama kali kami ingin kongsikan kepada anda beberapa berita ringkas yang kami rangkumkan untuk anda. Pertamanya berkenaan dengan Merdeka Ride Labuan 2023. Labuan LA Riders dan Brunei Pemoda meriahkan program Merdeka Ride 2023 di Labuan. Program ini disertai hampir 150 penunggang motosikal berkuasa tinggi diketuai Presiden Labuan LA Riders Datuk Muhammad Rafi Datuk Ali Hassan dengan berkonvoi mengelilingi Pulau Labuan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Program itu juga turut disertai oleh pencinta dua roda dari Labuan dan Brunei daripada pelbagai kelab permotoran. Ia juga memupuk semangat patriotik cintakan kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Seterusnya berkenaan Parlimen Mahasiswa Kebangsaan 2023. 4 teras diangkat sebagai perbahasan pada persidangan Parlimen Mahasiswa Kebangsaan 2023 yang berlangsung sejak Rabu di Dewan Persidangan Parlimen Malaysia. 4 teras berkenaan ekonomi, kebajikan, pemerkasaan dan pembangunan mahasiswa serta pengantarbangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam ucapan penggulungan berkata, persidangan ini turut membuka ruang kepada peluang kepada mahasiswa IPT dalam menyuarakan serta membahas secara intelektual isu-isu berkaitan 4 teras tersebut. Perwakilan terdiri daripada Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan Kesatuan Mahasiswa daripada pelbagai institusi pendidikan tinggi di seluruh negara. Perwakilan mahasiswa daripada Universiti Tenaga Nasional, Muhammad Luqman Hafiz dinobatkan sebagai pembahas terbaik keseluruhan. Terusnya berkenaan Bursa Sosial Islam, Suruhanjaya Security Malaysia dalam usaha menubuhkan Bursa Sosial Islam bagi mengukuhkan program tadbir urus alam sekitar, sosial dan korporat ESG, terutamanya untuk menyokong golongan miskin dan yang memerlukan. Pengurusinya Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein berkata, dengan senarai produk kewangan syariah yang meluas dan komprehensif yang tersedia hari ini, tumpuan harus beralih ke arah menilai sejauh mana kesan dan keberkesanan saluran itu dalam merealisasikan matlamat kewangan Islam. SC juga merancang untuk melancarkan panduan berasaskan prinsip maqasid al-syariah sebelum akhir tahun untuk menyelaraskan inisiatif pasaran modal Islam mengikut piawaian syariah.
khususnya berkenaan makan durian sampai jeluak. Lebih 40 tan durian pelbagai jenis termasuk durian premium akan dijual pada harga berpatutan di dataran Jambatan Angkat Kuala Terengganu pada 1 dan 2 September ini. Program makan durian sampai jeluak menyaksikan lebih 200 pekebun durian terlibat dan menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Datuk Zulkifli Amin Mat Jusoh, lebih 20,000 pengunjung dalam dan luar negara dijangka hadir. Jualan bermula pukul 3 petang hingga semua stok durian habis dijual. Beliau menyatakan ketika meninjau kebun durian milik pengusaha sekitar Kampung Sungai Serai dan Bukit Gondang Marang yang turut disertai pengamal media. Ia antara lokasi penanaman durian terbaik di Terengganu selain di Kemaman dan Kuala Nerus. Baik penonton, itu antara rangkuman berita-berita ringkas yang kami bawakan kepada anda dalam SPM Sana Sini. Dan sepastinya kami juga ingin mewar-warkan kepada anda untuk kita menyemai rasa cinta pada negara, khususnya dalam kita menyemarakkan semangat patriotisme dalam bulan kebangsaan. Seperti yang kami war-warkan kepada anda, sambutan Hari Kebangsaan 2023 tahun ini akan dilaksanakan di Putrajaya dan sudah pasti beberapa program-program tumpuan yang akan menjadi fokus utama para pengunjung, antaranya berkenaan dengan perbarisan dan juga perarakan utama untuk Hari Kebangsaan 2023. Dan sekarang ini penonton, kami ingin bawakan kepada anda ke negara Brunei Darussalam untuk kita meninjau lokasi-lokasi yang menarik, terutamanya lokasi yang berkenaan dengan alam sekitar yang menarik di negara Brunei Darussalam. Jom kita saksikan. Bertemu kita sekali lagi dalam pakej program pertukaran RTB RTM. Pada kali ini, kami akan membawa anda ke lalai daerah Kamai Belait yang bermaksud kenali daerah Belait kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera Auda. Kelalai daerah Kamai Belait yang bermaksud kenali daerah Belait kami. Daerah Belait adalah merupakan daerah yang terbesar di negara Brunei Darussalam. Akan tetapi, keramaian penduduknya adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah di negara ini. Keluaran kali ini, saya akan membuat pendekatan di beberapa buah tempat yang cukup dikenali oleh penduduk dari dalam dan luar negara. Salah satu tempat tersebut ialah Tugu 1 Billion Barrel yang terletak di Seria. Teruskan bersama saya, Nurhanani Haji Muhammad Taib. Tugu peringatan 1 bilion tong terletak di sepanjang pantai di Seria dan merupakan simbol pencapaian dalam pengeluaran minyak Brunei. Ia dibina pada tahun 1991 bagi memperingati pencapaian hasil negara Brunei Darussalam dengan struktur ikoniknya yang tinggi juga menjadi kebanggaan rakyat dan penduduk di negara ini. Sebagai memperingati pengeluaran minyak mentah 1 bilion tong dari Telaga Ladang Seria 1, tugu berkenaan tersebut merupakan telaga minyak pertama
yang digerudi pada tahun 1929 yang ditemui oleh Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad. Kampung Sungai Liang atau ringkasnya Sungai Liang ialah sebuah kampung di daerah Blyth berlokasi kira-kira 40 km dari bandar utama Kuala Blyth dan 20 km dari bandar minyak Seria. Sungai Liang merupakan kawasan perindustrian di daerah ini yang juga merupakan tapak kawasan penghasilan loji metanol negara Brunei Darussalam. Melalui daerah inilah, negara Brunei Darussalam menjadi pengeluar gas asli cecair yang keempat terbesar di dunia selain dari hasil minyak mentah. Daerah Blyth menjadi daerah pertama setakat ini yang mempunyai sebuah muzium yang mempamerkan sejarah masyarakatnya dinamakan Muzium Daerah Blyth yang terletak di Jalan Maulana dan telah dibukakan untuk kunjungan orang ramai. Menjejakkan kaki ke muzium ini serba sedikit dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang kehidupan masyarakat suku kaum daerah ini, terutamanya dengan sejarah, warisan dan budaya masyarakat Blyth, masyarakat dusun, masyarakat Iban dan masyarakat Penan. Sememangnya, banyak lagi tempat-tempat yang menarik terdapat di daerah ini. Untuk keluaran kali ini, saya hanya akan membawa Auda ke beberapa destinasi yang sememangnya merupakan lambang keaslian dan kebanggaan daerah ini. Salah satu pemandangan indah yang terdapat di Pekan Blyth ini ialah sebuah kampung yang diberi nama Kampung Melayu Asli. Kampung ini terletak di tebing Sungai Blyth dan sebuah kampung dalam mukim Kuala Blyth. Lokasi kampung ini hanya bersebelahan belakang bangunan Pasar Lama Kuala Blyth dan jalan menuju masuk ke sana melalui simpang Jalan Gates. Penduduk di Kampung Melayu Asli ini semuanya terdiri daripada orang Melayu Blyth. Destinasi seterusnya, Auda akan saya kongsikan dengan pemandangan indah Pekan Blyth dari atas bangunan V Plaza. Teruskan bersama saya. Auda, sekarang saya berada di tingkat teratas sekali bangunan V Plaza yang terletak di Jalan Sungai Kuala Blyth. Lokasi ini tidak asing lagi bagi penduduk daerah ini dengan adanya tempat penginapan hotel, rooftop cafe dan restoran yang dibukakan untuk orang ramai datang berkunjung. Suasana di atas bangunan ini cukup menenangkan, damai dan nyaman sambil kita dapat melihat semua keindahan pemandangan Pekan Blyth dari atas bangunan ini. Kita santai dan nikmati dulu. Dengan keindahan terbenam matahari itu tadi, saya akhiri keluaran kali ini dengan pantun. Simpan ragi dalam sepatu hingga kita bertemu lagi.
Saya akhiri. Assalamualaikum. Hingga jumpa lagi. Baik, dari Brunei kita terbang kembali ke studio di Angkasa Puri. Baik, seterusnya kita nak berbicara berkenaan dengan GV Rim Parade Taman Negara 2023 edisi yang ke-8. Dan bersama dengan saya di studio, saya kenalkan di sebelah saya iaitu Datuk Kapten Nick Huzlan bin Nick Hussein selaku pengarah urusan Rimba Adventures Dunia Berhad. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga ditemani oleh Encik Kamarudin Ibrahim selaku pengurus besar Tourism Pahang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi untuk edisi ke-8 ini, jadi mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan edisi-edisi sebelum ini sedikit latar belakangnya. Okey, kita start dulu tahun 2015. Okey. Pasal saya nampak perkembangan dari segi genre jenis motosikal lasak ni yang besar, yang orang dah mula mengembara keliling dunia. Ini pun adalah pertolongan dengan internet pasal communication senang kan, dia nak cross border semua. Lepas tu kita panjangkan ni sebagai satu competition. Biasalah orang-orang yang suka benda kenderaan ni, mula-mula dia santai-santai, lepas tu dia mula berlumba satu sama lain. Jadi saya nampak tak ada lagi macam race yang macam ni. Dalam dunia lah, sektor macam ni tak ada yang pakai motor besar. Jadi kita kerjasama, kita korek-korek sikit info, kita nampak kita ada modal hutan cantik yang kita nak promote juga pasal dia kena together. Pasal kita ni travel kan. Kena sekali pemandangan dan juga competition. Dan kita nampak negeri Pahang kita ni, dia punya khazanah negara. Sungguh pun orang banyak cerita pasal barak. Tapi kalau kita betul tinjau, rupanya semua under control. Hutan kita lawa sangat. Dan itu menjadi satu tarikan bagi pelumba-pelumba luar datang. Dan kita dapat membesarkan dengan kerjasama dengan PBT serta agensi-agensi seperti Tourism Pahang yang banyak menolong sekali. Kerana mereka pun nampak ini bukan saja perlumbaan, ini satu satu promosi bagi negara kita. Background dia lawa. Motosikal cantik, background lawa. Yang suka motosikal tengok motosikal. Yang lain tengok background. Betul? Macam itulah kita jadi besar sampai sekarang. Ya, baik. Dan Cik Kamarudin selaku pengurus besar Tourism Pahang, jadi mungkin boleh kongsi antara lokasi-lokasi yang cantik seperti yang Datuk kongsikan tadi kan. Banyak sebenarnya khazanah kita ataupun lokasi yang cantik di dalam Malaysia itu sendiri. Okey, pertamanya kita mengucapkan terima kasihlah kepada penganjur lah, itu yang bagi Datuk kerana terus memilih Negeri Pahang bagi program, bagi acara inilah. Pahang sebenarnya kalau kita semua orang tahulah bahawa Pahang ni 57% negeri Pahang itu diliputi oleh hutan. So kita ada banyak tempat-tempat yang menarik dan Taman Negara antara destinasi utama kita lah di negeri Pahang. Dan sebenarnya sebelum ni pun Datuk ada buat program seumpama inilah di satu kawasan yang lain di Janda Baik. Tetapi Datuk masih lagi mengekalkan Taman Negara lah. Sebab keunikan alam semajadi yang terdapat di Taman Negara serta kepelbagaian flora dan fauna dia. Jadi itu menyebabkan kita Negeri Pahang sentiasa memberi sokongan penuhlah kepada pihak Datuk bagi penganjuran acara. Kalau nak pilih tempat-tempat lain di Negeri Pahang pun kita ada banyak lagi. Kita ada Sungai Lembing, kita ada di Pahang Barat, kita ada di PH Rauk dan sebagainya lah. Dan untuk kali ini Datuk, di manakah lokasinya yang dipilih? Kita ni ada sikit advertisement ni pasal kita panggil Rim Parade Taman Negara. Ada juga yang terkejut, macam mana boleh lumba Taman Negara? Khazanah negara rosak. Tak, pinggir dia. Tapi kita nak take advantage.
kita ambil kesempatan untuk menaikkan lagi nama Rimba Red Taman Negara. Sampai sekarang dah jadi byword di seluruh dunia bagi peminat motosikal lasak ni, motosikal besar lasak ni. Macam kat Thailand tu Rimba Red Taman Negara. Tapi Taman Negara ni nama dia makin naik. Jadi sekarang untuk dia orang semua satu discovery. Taman Negara ni pada saya lah, dia natural Disneyland. Kita nak buat Disneyland senang. Bayar 5-6 bilion, cantiklah Disneyland. Nak dapat macam Taman Negara, kita tu kena tunggu beratus juta tahun baru dapat. Itu target kita. Pasal kita buat event kita dekat Taman Negara di Tengah Pahang. Dan untuk kali ini, berapa ramai yang akan terlibat nanti, Datuk? Kali ini kita ada 26 negara akan datang, 280 pelumba, termasuk golongan hawa lah, ada 20 gadis yang akan berlumba dengan 260 lelaki yang amat takut kalah dengan gadis-gadis ni. Okey, wah, 2 orang 20 orang 20 orang. Golongan hawa yang akan bersama. Saya pun rasa bangga pula. Memang betul. Kan? Okey, dan antara yang lain juga mungkin Encik Kamaluddin nak kongsikan jugalah kepada para penonton yang mungkin tidak berkesempatan lagi untuk mengetahui khazanah-khazanah khususnya yang berada di Pahang kan. Yalah, kita ada banyak tempat lokasi menarik. Dan ini juga sebenarnya tak perlu kita nak keluar jauh-jauh lah, nak pergi melihat pemandangan yang cantik ataupun menikmati alam kan. Orang kata sekarang apa, healing kan. Jadi di Pahang pun ada banyak lokasi-lokasi menarik juga. Kita di Pahang ni kita ada lebih daripada 25 destinasi utama pelancongan. Kita Pahang ni kita ada 11 daerah. Setiap daerah ada keunikan yang tersendiri lah. Macam di Taman Negara kita ada kekayaan alam semula jadi yang baik lah. Begitu juga kita ada pulau, pantai, tanah tinggi, tasik dan pantai yang menarik lah, Cerating, Tioman. Jadi kesemuanya ini adalah untuk dinikmati, untuk dikunjungi oleh pelancong-pelancong lah, khususnya pelancong-pelancong daripada dalam negara kita sendiri. Dan kita memang mahukan pelancong-pelancong daripada luar negara. Itu sebab bila Datuk sebut berkenaan dengan ada 26 negara yang turut serta. Sebenarnya mereka datang ke sini, kemudiannya nanti mereka akan mempromosikan acara ini dan seterusnya. Betul. Destinasi pelancongan kita yang terdapat di negeri Pahang. Betul. Okey. Dan bagaimana juga Encik melihat kerjasama antara Rimba Red dan juga Tourism Pahang itu sendiri? Kita mempunyai perancangan jangka panjang. Okey. Datuk dah buat 8 tahun. Kami juga merancang 5 tahun ke hadapan lah. Okey. So 5 tahun ke hadapan ni kita akan melihat potensi kawasan-kawasan lain. Kita harap Datuk terus memilih negeri Pahang lah. Dan Datuk terus mempromosikan produk pelancongan, terutamanya yang berkaitan dengan sukan pemotoran ini di negeri Pahang lah. Pak Datuk memang orang yang bukan saja sebagai penganjur tetapi kepada peminat sukan pemotoran ini lah. Datuk, orang selalu plan 5 tahun akan datang, 8 tahun akan datang. Jadi banyak sebenarnya perancangan yang berada di minda Datuk untuk memastikan sukan ini tetap di hati masyarakat. Kita mulakan ni pasal passion. Orang cakap passion kan. Sekarang petaan besar macam passion healing kan. Ini passion lah. Tapi passion pun kena, kalau kita pakai hati passion pun dia tak bergerak jauh. Betul. Jadi kita kena buat satu plan yang boleh cakap strategik lah. Dari segi pembayaran gaji pekerja, ramai ni pekerja orang kampung. Kita ramai bawa orang kampung. Hari ni saja dalam 40 orang baru keluar hutan. Ya, dia orang survey hutan, dia orang tengok. Ini sekali dengan kerjasama dengan perhutanan lah. Dengan pendidikan juga. Pasal yalah, kita bahagia banyak kali jumpa tapak harimau. Wow. Pada orang menakutkan, pada saya amat membahagiakan. Ini bermakna hutan tu sedang sembuh. Betul. Dah nampak dah elemen-elemen binatang liar makin keluar. Ya, lepas dia buat harvest dulu. Jadi kita adalah sustainable punya, orang cakap sustainable punya, kalau kita buat timber pun sustainable. Jangan gerun sangat orang-orang luar duk cakap pasal timber, pasal dia dibuat dengan betul-betul strategik. Sekali pasal khazanah kita ni kita tak boleh buang, berjuta nak buat cantik balik. Betul. Strategic plan pula kita merangkumi orang kampung. Banyak involvement orang kampung dari segi catering, homestay, semua penuh sampai Jerantut. Kita
taman negara tapi orang duduk kat Jerantut. Dia punya spill over tu banyak sekali. Wow. Jadi banyak perancangan lah Datuk untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Bukan mudah tu Bukan mudah. Okey. Dan target Datuk untuk tahun-tahun akan datang seterusnya apa lagi Datuk? Tahun-tahun akan datang kita tetap bertapak di Pahang. Itu perancangan dia. Tapi panggilan-panggilan dari negeri-negeri lain pun ada juga. Tapi Pahang ni dia nasib baik. Pasal saya teringat masa PKP dulu, saya duduk kat Janda Baik. Saya orang Selangor, saya duduk kat Janda Baik. Okey. Untung sekali Pahang bila tak boleh cross border, ingat tak kita negeri saja boleh berjalan. Pahang semua ada. Boleh pergi beach, boleh naik Fraser, boleh naik Genting, boleh semua tempat ada. Compare to negeri lain. Tanah Tinggi ada, dia punya beachfront pun ada. Dan hutan masih meliputi, pada saya lah, banyak sangat hutan kiri kanan. Dan hutan tu amat eksotik kalau kita tengok gambar-gambar dari Rimberit ni. Datuk peluang-peluang dari overseas pula, dia orang teruja sangat bila dia orang lalu kat track tu, dia orang jumpa taik gajah. Bertaburan. Dia boleh berhenti berselfie. Pasal pada dia orang, this is something fantastic. Betul. Berlumba dalam natural environment. So inilah tarikan dia. Dia rasa vibes dia lain tau tu bila berada di sana kan. Okey Datuk, secara ringkasnya harapan untuk penganjuran kali ini. Okey, nombor satu, kita mahu semua orang selamat. Pasal kita ni enjoy dan berbahagia. Jadi kita mahu semua orang keluar hutan tu dengan selamat. Dengan itu, kita dah siapkan helikopter, kita dah siapkan marshal dalam 200 orang. Pihak polis hutan pun banyak menyumbang dari segi komunikasi dan segala PBT lah dari bandaran semua. Tapi terutama sekali kami punya cooperation dengan Tourism Malaysia yang tolong panggil dia orang untuk meeting dan selaraskan semua kehendak-kehendak yang pelik-pelik lah. InsyaAllah. Sedikit kata-kata daripada Encik Kamarudin. Kita harap acara ini akan membawa impak besar lah pada pelancongan saya atau pelancongan Negeri Pahang lah. Dan selain daripada itu, kita harap dengan penganjuran acara ini akan beri limpahan ekonomi kepada penduduk sekitar di kawasan mana acara ini berjalan lah. Dan kita harap seperti mana yang Datuk kata tadi, acara ini akan berjalan dengan baik. Semua akan baiklah. Bila keluar pada Negeri Pahang ni, kita harap yang baik-baik saja akan diceritakan pada masyarakat luar lah. InsyaAllah. Masuk dan kembali dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Moga semuanya dimudahkan Datuk. Dan juga Encik Kamarudin. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-duanya, iaitu Datuk Kapten Nik Huzlan bin Nik Husin selaku pengarah urusan Rimba Adventures Dunia Berhad. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Encik Kamarudin Ibrahim, merupakan pengurus besar Tourism Pahang. InsyaAllah kita doakan moga semuanya diberikan kemudahan dan juga ada pun daripada golongan kaum Hawa itu sendirilah. Okey, dan seterusnya kita akan beralih ke Terengganu, iaitu berkenaan dengan cerita pagi Terengganu, Karnival Masakan Rentas Negeri 2023 bersama dengan rakan pelapor Siti Jamilah Hanim Jamil yang telah pun bersedia untuk berkongsi berkenaan dengan cerita pagi Terengganu. Silakan. Raja Sofia, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu ini istimewa. Saya bawakan dari perkarangan Muzium Negeri di Bukit Losong, Kuala Terengganu, dan untuk mengetahui apa sebenarnya antara intipati istimewa hari ini yang saya bawakan, kita terus saja bersama dengan Tuan Muhammad Cik Muhammad Azmingah, pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu. Apa yang istimewa untuk dibawakan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istimewa kita bersama di Muzium Terengganu pada pagi ini adalah program Karnival Masakan Rentas Negeri dan juga bersama selebriti. Jadi untuk karnival ni kita akan jalankan selama 1 minggu. Tapi yang istimewanya kita ada jemput juga dengan negeri lain untuk bersama kita yang kita namakan Rentas Negeri itu. Jadi yang akan bersama kita nanti ada Melaka, ada Kedah, ada Pulau Pinang, ada Selangor, ada Kelantan dan juga tuan rumah. Ada 7 negeri yang bersama kita pada ni. Dan masing-masing membuat masakan masing-masing negeri masing-masingnya yang kita fokuskan kepada masakan tradisional. Dan bersama kita juga pada memeriahkan lagi program ini, kita ada juga usahawan-usahawan selama 16 orang pengusaha yang turut serta memeriahkan karnival kita pada kali ini. Kali pertama kita buat di Negeri Terengganu. Dan insya-Allah kalau dengan sambutan yang begini, mungkinlah kita akan buat lebih besar lagi pada masa-masa akan datang. Jadi
sempurna program ini. Jadi mana-mana pelawak yang datang ataupun pengunjung yang datang ke Museum Terengganu ni, mereka akan dapatlah melihat kuih-kuih tradisional. Mungkin yang sebelumnya kita tak pernah tengok, mungkin ada, insya-Allah. Jadi kuih tradisional yang antara lain tu macam kata buah berdara, kemudian ada opok-opok, ada cik abah demam, ada yang semua tu dapat dilihat sini. Dan tu lagi istimewa juga di gerai-gerai negeri, muzium-muzium negeri itu, masakan dia orang ni pengunjung boleh datang dan juga boleh merasa tanpa bayaran, free, percuma saja yang tu. Ini mungkin sebagai tarikan sempena cuti sekolah juga ya tuan. Ya, insya-Allah. Ini ya mungkin bukan memang kita program kita yang kita rancangkan sempena cuti sekolah. Kita setiap tahun cuti sekolah kita ada satu program yang kita kira grand lah, yang besar sempena cuti sekolah ni. Dan kita haraplah sambutan kali ini lagi hebatlah. Tahun lepas kita buat program pameran bersama program alam haiwan. Hari tahun ni kita fokus tema kita tahun ni pada gastronomi, itu masakan dan makanan. Jadi alhamdulillah juga kita bawa chef-chef yang yang terkenal bersama kita, macam Profesor Datuk Zamzani, kena sebagai Chef Zam, kemudian Chef Zuki, Chef Rudi, Chef Nazrul, semua ada. Jadi dia orang boleh bersama dengan chef, boleh rasa masakan orang nanti, insya-Allah. Jangka ni pihak tuan sendiri berapa ramai pengunjung yang akan hadir sempena Karnival Masakan Rentas Negeri ni? Kita jangkakan paling-paling kurang pun dalam 3,000 orang satu hari, insya-Allah. Satu hari paling kurang, dan kita harap lebih ramai lagi akan datang ni. Jadi semalam baru kita bermula. Kita pun ada acara-acara sampingan. Semalam kita ada acara pertandingan memasak. Lepas ni kita ada lagi pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Dan tadi juga terselitkan juga dengan acara permainan tradisional. Kita ada jadi kita adakan acara sampingan yang kita rasakan dapat menarik orang ramai untuk datang ke program ini, insya-Allah. Okey, terima kasih. Itu tadi penerangan terperinci saya kira daripada pengarah Muzium Lembaga Muzium Negeri Terengganu mengenai Karnival Masakan Rentas Negeri ini, dan kepada masyarakat sekitar boleh terus hadir ke Lembaga Muzium Negeri ini bagi melihat sendiri istimewanya karnival yang dianjurkan ini. Munawar dan juga Raja Sofi kembali pada anda, silakan. Ya, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor iaitu Siti Jamilah Hanim Jamil berkenaan dengan Karnival Masakan Rentas Negeri 2023. Baik, itu dia berkenaan dengan Karnival Masakan. Seterusnya kita nak tahu juga keadaan cuaca untuk pagi ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini sedang menerima pengaruh angin dari arah barat dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 10 sehingga 30 km per jam. Namun demikian, bermula hari esok, terdapat beberapa kawasan perairan, kelajuan angin dijangka boleh mencecah sehingga 50 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut berkelora kategori pertama yang akan berkuat kuasa mulai esok sehingga 1 September nanti. Amaran ini melibatkan kawasan perairan Phuket, Condor, Reef North dan Palawan. Perlu diingatkan, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan rut petir hanya boleh dilihat berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan pesisir pantai di negeri Johor. Dan keadaan hujan ini dijangka akan beransur reda dalam sekejap masa lagi. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari rut petir kini boleh dilihat sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan pesisir pantai di negeri Sarawak, bahagian pedalaman dan utara di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pantai-pantai barat serta wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan cuaca di negeri Sarawak ini dijangka akan berlarutan sehingga kelewat pagi nanti, manakala bagi keadaan cuaca di negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan ini dijangka akan berlarutan sehingga ke awal tengah hari nanti. Manakala bagi ramalan cuaca lewat petang nanti pula, bagi Semenanjung Malaysia, hujan dari rut petir dijangkakan boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir
keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan hanya akan berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian tengah dan pedalaman di negeri Sarawak. Juga hujan dari petir dijangka boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tepat jam 12 malam hari kemerdekaan kita. Alah, berita wajib akan ada setibanya ulang tahun kemerdekaan negara. Tak tahu dekat mana jam tu? Inilah tempatnya, Bangunan Sultan Abdul Samad. Menara jam ini berketinggian 41 meter bersamaan 135 kaki dan direka untuk menggema Big Band dengan gaya Indo-Saracenic. Dan mengikut catatan sejarah, ia telah mula dibina pada tahun 1894. Bangunan ini pada asalnya adalah untuk menempatkan pejabat pentadbiran British. Namun pada tahun 1974, ia dinamakan sebagai Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena dengan nama Sultan Selangor yang memerintah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai mahkamah negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi Malaya. Sehingga kini, Bangunan Sultan Abdul Samad masih menjadi lokasi bagi acara resmi negara dan juga aktiviti kemasyarakatan. #Demi Negara, kita jumpa lagi. Okey, para penonton. Jadi hari ini berhujung minggu bersama dengan keluarga dan cuti sekolah semua kan. Jadi dah berpakaian cantik, tak tahu wangian apa nak gunakan. Ini dia kami nak kongsi wangian yang jimat. Tetapi anda juga akan dapat hadiah juga. Itu yang best tu. Tapi sebelum tu, saya nak kenalkan bersama dengan saya iaitu Ahmad Iqbal Zulkifli selaku pengasas IBA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ni pakaian macam ni nak pergi menambat hati siapa ni, Iqbal? Menambat hati siapa? Yang mana? Ramai ni. Yang mana satu? Yang mana satu? Dia ikut musim, bertukar-tukar. Tapi sebelum tu dah bagi belum dekat buah hati ni? Ya, itu yang perlu. Jadi tuan-puan, yang mana yang sedang menonton, mungkin saya rasa ramai penonton baru kan, sebab sekarang cuti sekolah kan. Jadi tuan-puan, apa yang ada di depan kita adalah hadiah ni. Ini hadiah yang saya akan berikan secara percuma saja bagi pembeli terawal lah. 40 orang je. Jadi satu Malaysia ni, terutamanya orang di Sabah Sarawak, boleh ambil gambar di skrin TV untuk dapatkan hadiah yang kita berikan kepada WhatsApp dan
dan juga pembeli terawal. Jadi cepat-cepat ambil nombor telefon lah yang ada di depan lah kan. Ya, betul. Okey, jadi Iqbal kan, lah nak menghasilkan perfume kita tahu bukan mudah. Banyak negara yang dijelajah untuk memastikan mendapat kualiti yang terbaik. Cuba cerita. Alhamdulillah lah, sepanjang 8 tahun saya dalam perniagaan semua kan. Dan lama juga besaran di televisyen. Saya pergi ke, ini di antara negara yang saya pergi adalah Dubai yang memberi inspirasi ketika saya menginap di antara hotel yang termahal di dunia. Jadi di sana ada satu butik yang kecil yang menjelaskan tentang minyak wangi. Jadi di situ saya tengok 4,000 sekecil ini saja. Dan di situ saya kata saya nak juga di Malaysia ada yang macam ni. Dan ternyata bila saya pergi ke, ini baru pulang beberapa hari ke Jepun. Ya, betul. Ya, sebab itu pakaian mungkin macam ni. Ke Jepun dan juga saya pergi ke Shanghai, saya pergi ke negara Arab dan juga banyaklah negara yang saya pergi, Thailand, Singapura, Indonesia. Hampir dalam 20 negara mungkin lebih saya rasa untuk jelajah dan memahami bagaimana belajar tentang ilmu minyak wangi. Kalau kita pergi di Perancis, kita perlu belajar selama 3 bulan di sana untuk mendalami tentang minyak wangi saja, sampai termuntahlah agaknya kan. Sebab kita kena hidu bauan yang bermacam wangian. Dan macam untuk IBA ni saya buat untuk lelaki dan juga wanita. Paling saya titik beratkan untuk IBA adalah bauan tersendiri yang bukan inspired tapi memang bauan kita. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak memeningkan kepala. Ini sangat ramai yang mengalami, bukan hanya mengalami alergi bauan tapi ada pada kulit pun ada kan. Jadi sebab itu kita buat daripada tumbuh-tumbuhan dan 200 jenis tumbuh-tumbuhan dan juga tidak hapak bila lama pakai. Dan sangat susah. Sebab tu saya apa yang premiumnya produk IBA ni dia tidak sama dengan produk yang lain sebab kita tak ada ejen. Tak ada stokis. 8 tahun perniagaan saya memang stay sendiri. Direct ya? Tanpa pemodal, saya bermula dengan sendiri. Raja Syafiq ada ketika awal-awal perniagaan saya 2017, 2018. Betul. Jadi inilah permintaan kita dalam masa 1 jam saja. Dari 2018 sampai sekarang. Jadi bagaimana tentang harganya pula? Betul. Tuan-tuan mungkin nak berebut ni, ramai-ramai tengok ni boleh ambil gambar di skrin TV. 2 botol ni untuk lelaki dan juga wanita ni hanya RM170. Boleh dipakai selama 4 ke 5 bulan. Lama kan? Jadi kedua-dua ni boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita, juga besar, 50 ml untuk satu EDP. Jadi ambil gambar poster yang tertera kepada 40 orang terawal sahaja yang WhatsApp akan menerima hadiah dari saya. Hadiah beg tangan ni pelbagai design lah yang ada, tapi memang kena cepat. Sebab 40 orang saja. Jadi WhatsApp saja, jangan hubungi. WhatsApp di nombor 019 9500 019 9500. Apa yang anda dapat ini adalah RM170, boleh pakai 4 ke 5 bulan dan dapat lagi hadiah beg tangan. Kena cepat WhatsApp. Jadi kalau nak ambil nombor telefon tu boleh ambil gambar lah, senang kan. Jadi kena cepat-cepat. Jadi selain itu, selain apa yang kita ada ni sebenarnya, apa yang nak saya nyatakan, saya memang serius dalam bidang minyak wangi. Tak apa, saya bantu. Kesian. Okey. Dalam bidang minyak wangi ni memang saya akan fokus bukan pakaian, bukan makanan. Jadi memang saya fokus daripada dulu sampai sekarang. Memang saya nak memperkenalkan minyak wangi kepada orang ramai. Sebab ramai orang kita yang beli minyak wangi yang pening dan kadang-kadang sama je dengan bau-bauan yang lain kan. Dan alhamdulillah permintaan yang sangat tinggi. Cuma kadang-kadang cabarannya saya pernah mengalami apabila permintaan yang terlalu tinggi, sangat tinggi, menyebabkan berlakulah kelewatan penghantaran. Pada itu lama. Jadi sekarang ini kalau nak RM170 tu dapat 2 botol minyak wangi beserta hadiah beg tangan kepada 40 orang terawal sahaja. Beg mewah ini ada banyak design. Saya takut semua nak yang ni kan. Ingat yang ni je. Betul. 40 orang terawal saja. Dan kepada yang tak pandai nak buat transfer online semua, buat bayaran, boleh sahaja kita sediakan COD ataupun barang sampai baru bayar. Tapi saya lebih galakkan untuk bayaran secara biasa pun, sebab
hari yang sama juga sampai, lebih kurang juga, dan COD tu ada charge RM5. Tapi harga dah termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak juga. RM170 tu dah masuk Sabah Sarawak. Jadi poster muncul saja, ambil terus gambar, nombor telefon untuk buat pembayaran. Bagi tahu saja nak order IBA perfume. Okey, IBA perfume ataupun IBA perfume, dan WhatsApp sahaja. Jangan hubungi sebab kita tak sempat nak jawab. Ya, itu pun dah penuh dah tu telefon tu kan, Mas. Ya, betul-betul. Mungkin orang macam, Iqbal ni berniaga apa ni kan? Orang sejak dulu lagi orang tertanya-tanya sebab saya tak wawarkan di media sosial sangat. Sebab barang premium ni susah nak dapat. Dan saya tak nak macam tiba-tiba tak ada stok lagi kan. Jadi sekarang ini dijamin ada stok. Sebab kita dah belajar daripada dulu kan. Jadi ini yang tuan-tuan WhatsApp sekarang ini dah bertubi-tubi dah masuk. Jadi siapa yang cepat dia akan dapat 40 orang terawal, dan stok pun sementara ada, cepat-cepatlah beli. Dan saya juga sebenarnya kadang-kadang 3 bulan baru sekali bersiaran. Jadi tak sempat kan nak bersiaran tak pun. sempat. Dan hari ini pun saya curi-curi masa. Saya ada kursus 3 hari, dan pagi-pagi hari ini saya curi masa untuk masuk sebab saya rasa belajar tu penting kan. Macam saya perlu akui bahawa saya bukanlah orang yang pakar dalam bidang minyak wangi. Pakar ni, macam IBA Perfume ada edisi yang kita keluarkan di antara kilang yang terbesar di dunia, dan dihasilkan oleh 3 orang perfumer. Sebab perfumer ni mereka perlu hidu 150 jenis bauan dalam satu masa. Dan kita cuba tuan-puan bau dalam 10 atau 20 bauan, saya rasa dah pening. Jadi bagi perfumer dapat kesan. Cuma saya disebabkan saya biasa kumpul minyak wangi yang agak banyak, lebih 200 jenama yang saya beli di luar negara semua. Jadi saya dah terbiasa. Maksudnya kadang-kadang saya dah hidu dari jauh, saya dah ini mesti jenama ini mesti cuma paling penting sebenarnya adalah mesra Muslim juga. Sebab kita ni ramai orang Muslim, tapi ramai orang salah faham. Walaupun IBA kita menggunakan daripada ekstrak tebu untuk kalau orang ada yang guna alkohol kan. Tapi sedikit pendedahan, alkohol dalam minyak wangi bukanlah alkohol yang diminum tu. Dan dia bukan adalah bahan berbahaya. Cuma ada juga bahan yang berbahaya, yang 2 perkara yang kita perlu titik beratkan dalam minyak wangi adalah, pertama yang ada menggunakan sejenis klorok untuk menyebarkan bau lebih kuat. Selain daripada yang menggunakan alkohol yang berbentuk buah yang diperam, dan memang ada. Saya pernah berjumpa dengan saya pernah terjumpa minyak wangi yang mengandungi bahan-bahan seperti buah yang diperam. Arak lah, maksudnya itu dia haram dipakai untuk orang Islam. Itu tak boleh Ya, dan biasanya untuk pastikan kita akan berbau menusuk ke hidung yang mempunyai alkohol yang sebegitu, dan juga kalau yang ada sejenis arak begitu atau buah yang diperam tu ataupun haiwan yang mati digunakan, kita akan sedikit berbau seperti hancing. Ada perbezaan yang perlu kita tahu. Okey, kita ada testimoni nak dikongsikan kepada para penonton. Sambil WhatsApp untuk dapatkan hadiah yang ada di depan saya ini dengan 2 botol minyak wangi ini. Kita nak tengok testimoni untuk dapatkan IBA perfume. Jadi sambil WhatsApp boleh ambil nombor telefon dan cepat-cepat sekarang. Sekarang juga. Apa kata pengguna? Silakan. I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa IBA perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image. And one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai IBA perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan. Tapi bila pakai IBA ni, balik rumah pun still wangi. I basuh baju pun still wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga. Tapi korang memang kena try. Sebab bau dia ni susah nak describe, and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Okey, itu dia kata pengguna kan. Doktor pun suka juga. Betul. Alhamdulillah lah. Saya pun ini perniagaan tunjang, saya akan jaga yang terbaik. Walaupun setiap produk pasti tidak sempurna kan. Betul. Cuma tuan-puan, kalau nak, memang ini adalah masa yang tepat. Sementara ada stok, dan mungkin saya pun tak tahu bila lagi saya bersiaran. Jadi ambillah peluang kali ini. Cuti sekolah juga kan. Okey, cepat-cepat ambil gambar poster yang tertera untuk dapatkan 40 orang terawal akan menerima hadiah beg tangan daripada saya. Dan stok
dijamin ada. WhatsApp sahaja di nombor 019 9500. Sekali dengar dan ingat 019 9500. 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita, boleh pakai selama 4 ke 5 bulan. Jadi cepat-cepat, ini bukan ismaya, ini adalah custom yang dicipta khas untuk IBA, dan di WhatsApp kita akan kongsikan banyak lagi perkara dan kena cepat-cepat. Okey, beg ini ambil gambar yang sekarang, dan ini 2 botol minyak wangi yang tuan-puan akan dapat, boleh pakai seisi keluarga lah, boleh pakai. Jadi kalau siapa beli 2 set tu, mungkin saya akan bagi lebih lagi hadiah. Jadi kena cepat-cepatlah untuk dapatkan. WhatsApp sahaja 019 9500. Kena cepat tu. Betul. Senang nak hafal. Okey, kali terakhir mungkin tuan-puan boleh ambil gambar poster yang tertera, bagi tahu saja nak order IBA perfume ataupun IBA perfume 019 9500, dan WhatsApp dah masuk bertubi-tubi ni. WhatsApp dah masuk bertubi-tubi, tuan-puan. Mungkin macam betul ke betul, kena cepat-cepat dan masih sempat untuk jadi yang terawal. Kalau ramai sangat mungkin saya kena tambah hadiah, cuma tak boleh tambah banyak. Saya rugi, saya pernah mengalami kerugian yang besar sebab bagi semua orang. Dan biasanya RM300 satu set, dan kita hanya bagi pada hari raya. Tapi sekarang ini saya bagi special untuk hari kemerdekaan juga kan. Jadi cepat-cepat WhatsApp sekarang, IBA perfume, bagi tahu saja nak berapa set. RM170 satu set. 019 9500. Baik, terima kasih diucapkan kepada Iqbal di atas perkongsian tersebut. Bagi anda yang tak berkesempatan, jangan lupa boleh terus WhatsApp 019 9500 untuk mendapatkan promosi yang diberikan untuk hari ini. Baik, seterusnya kita ke Cerita Pagi Selangor bersama dengan rakan pelapor Samsia Samsi akan berkongsi berkenaan dengan konsert Merdeka Selangor FM MPKJ 2023 serta program Sate dan Kopi Secocok Bersama. Silakan. Baik, terima kasih Raja Sufia. Saya kini berada di Stadium Kajang bagi program Sate dan Kopi Secocok Bersama. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Tuan Haji Najibuddin Jomain selaku Yang di-Pertua Majlis Pembandaran Kajang. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Saya apa khabar? Baik. Tuan Haji, mengenai program pada pagi ini, boleh Tuan Haji jelaskan dengan lebih lanjut? Pagi ini adalah hari kedua Sate dan Kopi Secocok Bersama di Stadium Kajang, dan banyak lagi program yang akan berjalan pada pagi ini bersempena dengan kemerdekaan yang akan kita sambut tidak lama lagi. Dan semalam kita telah pun habis satu hari daripada pagi sehinggalah ke tengah malam. Kita ada wayang pacak, sama-sama beramai-ramai menonton Bukit Kepung untuk meningkatkan lagi semangat patriotik kita. Dan hari ini bermula dengan senam aerobik dan acara eksploris ala-ala Kajang. Kita akan ada juga pengisian-pengisian lain, pameran-pameran, dan semua yang berminat dijemput hadir untuk sama-sama menyaksikan program kita. Terima kasih Tuan Haji. Dan untuk makluman anda, pada malam ini pula konsert Merdeka Selangor FM X MPKJ akan diadakan. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan penerbitnya sendiri, Encik Daski Shah Iwas. Apa khabar Encik Daski? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Syah. Encik Daski, mengenai konsert pada malam ini, apa keistimewaan yang ingin dipersembahkan? Okey, pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada Majlis Pembandaran Kajang di atas kerjasama bersama dengan RTM, dan kita tampilkan malam ini konsert kemuncak bagi program kita pada hari ini sempena sambutan Hari Kemerdekaan. Konsert Merdeka Selangor FM X MPKJ menampilkan antaranya artis-artis yang cukup popular. Antaranya kita ada Datin Alia, kita ada Syafi Rio, kita ada Apex, kita ada Ucup, kita ada Ameng Spring. Jadi pastikan kehadiran anda ada di Stadium Kajang ini. Dan saya nak menjemput ramai-ramai seluruh rakyat Selangor datang ke Stadium Kajang, masuk percuma, kita nikmati dan kita rasai konsert Merdeka ini bersama-sama. Dan banyak sebenarnya aktiviti berlangsung daripada hari ini pagi sampai ke malam, dan masuk percuma, dan inilah hiburan seisi keluarga sempena Hari Kemerdekaan. Dan yang menariknya kalau kita lihat aktiviti sepanjang berlangsung hari ini, pelbagai bangsa agama datang bersama-sama sebagai satu keluarga bagi menyatakan sokongan dan semangat kemerdekaan mereka kepada negara tercinta ini.
Terima kasih Encik Daski, dan kepada anda yang berada di sekitar Kajang, anda dialu-alukan untuk datang menyaksikan sendiri program yang akan diadakan di Stadium Kajang ini. Dan setakat itu saja laporan daripada saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Samsia Samsi untuk perkongsian cerita pagi dari Selangor, iaitu berkenaan program Sate dan Kopi Secocok Bersama. Wow, cukup menarik. Dan sekarang ini penonton, kita ingin membawakan kesedaran kepada anda khususnya berkenaan dengan kanser payudara. Dan sudah pastinya bila bercakap berkenaan kanser payudara ini, bukan sahaja golongan wanita perlu cakna dan perlu ambil tahu, tapi juga golongan lelaki yang perlu kita murnikan stigma kita berkenaan kanser payudara ini. Jadi hari ini kita akan bercerita berkenaan Pinky Fun Run sempena bulan kesedaran kanser payudara bersama dengan Dr. Menaga Munusami yang merupakan pegawai perubatan Klinik Kesihatan Bukit Kuda Kelang. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih. Nama? Okey, Doktor. Sebelum kita nak bercerita berkenaan Pinky Fun Run ini sempena bulan kesedaran kanser payudara ini, mungkin untuk permulaan kita kongsikan kepada masyarakat apa yang boleh kita fahami berkenaan kanser payudara ini dan bagaimana dari segi kekerapannya berlaku dalam kalangan wanita di Malaysia, Doktor. Kanser payudara ini adalah yang di Malaysia kalau kita tengok kita katakan dalam top 10. Maksudnya kita ada banyak kanser secara keseluruhan, tetapi kanser payudara ini jatuh dalam top 10. Maksudnya 1 hingga 10 tu bergantung kepada ni. Mengikut studi yang dijalankan pada tahun 2011 hingga 2016, lebih kurang 34.1. Sekarang ni dah 2016 dan ke atas, tak ada studi lagi lah. Jadi kita masih dalam lingkungan yang 10 yang kebiasaan kanser yang terdapat di Malaysia. Jadi di kalangan wanita, of course kanser payudara ini 36.6%, tetapi ia juga boleh wujud dalam golongan kaum lelaki, walaupun jarang, tetapi ada. Dan yang paling penting, bila kanser payudara ini berlaku di kalangan wanita, maka dia melibatkan spouse ataupun suami dan juga semua di kalangan keluarga. Jadi ia penting untuk semua kenal mengenai kanser payudara ini untuk memberi sokongan kepada mereka yang menghidap kanser payudara ini. Sistem sokongan sangat penting, Doktor. Ya, betul. Yalah, seperti yang Doktor nyatakan tadi, sekiranya seseorang wanita tersebut menghidap kanser payudara ini, ianya bukan sahaja menjejaskan atau memberi impak kepada golongan wanita tersebut, tapi juga memberi kesan kepada pasangan, suami, anak-anak dan juga ahli keluarga secara keseluruhannya. Okey, Doktor, untuk faktor risiko ataupun punca-punca yang menyebabkan kanser payudara ini terjadi, apa antara yang dikategorikan, Doktor? Kalau kita nak tengok secara keseluruhan, kita tak boleh kata 100% punca adalah ini. Jadi yang studi kebanyakan kajian dilakukan genetik, maksudnya keturunan. Okey, selalunya keturunan kita panggil first degree relative lah, maksudnya kita ada ibu ataupun nenek ataupun adik-beradik yang mengidap penyakit kanser payudara. Dan juga sekarang ni kita katakan kanser itu disebabkan faktor-faktor environment, keliling dan juga faktor-faktor makanan. Jadi selagi kita tahukan diri kita ataupun kita memang ada kanser lain dalam diri kita tu dan ia boleh menyebabkan another cancer yang boleh occur dalam kita punya kesihatan ni. Jadi tak ada exact 100% mengatakan inilah penyebab kanser payudara anda. Okey, Doktor. Namun dalam situasi bila kita nak mengenal dan kita nak meningkatkan tahap kesedaran berkenaan kanser payudara ini, Doktor, ada juga yang mungkin tertanya, adakah seseorang yang pernah menghidap kanser payudara ini akan berpotensi berisiko untuk kembali kanser tersebut, Doktor? Ya, kemungkinan besar. Sekiranya anda mempunyai kanser payudara di sebelah payudara, jadi selepas kita menjalankan rawatan dan saringan dan sebagainya, risiko untuk anda mendapat semula pada tempat yang sama ataupun payudara yang bersebelahan masih ada. Sebab itu kita selalu follow up. Walaupun kita telah selesai rawatan, kita memang akan make sure dia mendapat rawatan susulan setahun, 6 bulan dan bergantung kepada stage yang kanser payudara yang dialami itu. Okey, penonton, itu antara mukadimah yang kami bawakan berkenaan dengan
berkenaan kanser payudara ini. Jadi kita harapkan ianya memberi satu pemahaman yang jelas kepada kita untuk kita memahami dengan mendalam berkenaan kanser payudara. Tapi kita nak menyentuh berkenaan Pinky Fun Run. Tengok doktor hari ini pun berpakaian baju warna merah jambu. Sesuai sangat dengan program yang akan dilaksanakan ini, Pinky Fun Run. Doktor, mungkin boleh kita terangkan kepada masyarakat kenapa bulan Oktober dipilih sebagai bulan untuk memberi kesedaran berkenaan kanser payudara ini, doktor? Kalau kita tengok dari segi sejarah lah ya, pada tahun 1985 ada satu pharmaceutical company ataupun company yang mengeluarkan ubatan untuk merawat pesakit payudara ni. Jadi bila dia keluarkan banyak ubat, dia produce banyak ubat ya. Lepas tu dia perasan ramai sangat yang mengalami kanser payudara ni. Jadi apa dia buat? Dia membuat satu kempen. Jadi bila dia buat kempen tu, dia membuat satu macam maraton. Maraton tu di mana dia memperkenalkan, memberi pendedahan mengenai kanser payudara. Itu pada tahun 1985. Jadi pada masa tu dia mengatakan bulan Oktober tu sebagai satu bulan yang untuk memberi kesedaran. Lepas tu pink ribbon ni pula, macam kenapa warna pink? Pada permulaannya dia sebenarnya warna kuning. Pada tahun 2008 di Eropah, mereka telah tukar warna kepada pink dan masa tu pun ada larian juga. Jadi memang tema tu. Lepas tu ada pula satu lagi European country yang membuatkan 15 Oktober tu hari yang khas untuk breast cancer awareness. Jadi sebab tu wujudnya Pinky Fun Run yang memang jatuh pada 15 Oktober pada tahun ini untuk kami menjalankan program tersebut. Okey, selalunya bulan Oktober memang banyaklah aktiviti-aktiviti yang telah dirangka untuk memberikan kesedaran berkenaan kanser payudara. Antaranya Pinky Fun Run inilah, doktor. Okey, jadi kalau kita menilai beberapa tahun kebelakangan ini, dekad belakang ini, doktor, bagaimana tahap kesedaran masyarakat dengan program-program yang telah dilaksanakan selama ini, doktor? Kalau kita tengok kesedaran ya, mungkin ada ramai yang sedar tentang kanser payudara ini, tetapi kenapa masih ada ramai lagi tidak tampil ke hadapan dan kenapa mereka ramai datang kepada kita setelah stage tu ataupun peringkat kanser tu tinggi ya. Kita ada 4 peringkat, stage 1 to stage 4 kita panggilkan. Tapi kenapa perlu hadir kepada kita bila dah stage 3 ke 4? Jadi pada masa tu rawatan jadi lagi rumit. Kita tidak mengatakan rawatan tidak boleh dilakukan, tetapi semakin rumit. Jadi sekiranya anda datang pada awal senang. Macam Pinky Fun Run ini kami penganjur utama adalah panel penasihat klinik kesihatan Bukit Kuda dengan melibatkan semua warga klinik saya. Jadi memang kita akan mengadakan program ini pada 15 hari bulan Oktober tahun ini di Stadium Sultan Sulaiman yang juga lebih dikenali sebagai Stadium Kota Raja Kelang. Ya, dan ia melibatkan larian, fun run ya, berjogging saja, dia bukannya maraton ya. Jarak 5 km dan juga 8 km. Jadi itu yang penting. Okey, kalau kita kata okey mari kita dengar tentang kesedaran, mungkin orang tak akan dengar ceramah-ceramah kita. Ya. Jadi kita bagikan satu aktiviti di mana ia juga fulfill yang sejarah daripada asal usulnya penekanan dan juga pendedahan kepada kanser payudara ni. Selain itu apa juga pengisian yang akan dibawa sempena program Pinky Fun Run ini, doktor? Adakah akan menunjukkan juga demonstrasi bagaimana untuk kita mengenal pasti simptom-simptom awal kanser payudara? Ya, betul. Jadi kita tahu tujuan kita sekarang hari ini pada program ini adalah untuk memberi pendedahan, penekanan tentang kanser payudara ini, di samping mana kita boleh praktikkan langkah-langkah yang sepatutnya terdapat susulan. Jadi untuk mereka yang akan datang atau berdaftar ya, sila berdaftar melalui portal Race X Asia, di mana anda boleh membuat pendaftaran dan anda boleh mendapatkan semua peserta nanti akan dapat t-shirt, pingat, bib dan juga e-certificate. Jadi cepat-cepat masukkan diri anda dalam penyertaan tersebut. Selain daripada itu, kita juga ada memberikan beberapa barang-barang lain. Jadi sebelum itu saya perlu berterima kasih kepada Majlis Perbandaran Kelang yang akan bersama-sama kita bekerjasama di mana mereka akan menjalankan Hari Tanpa Kenderaan Kelang. Ya. Jadi bersama itu kita ada banyak penaja termasuk 2 hospital swasta yang menyokong program ini. Jadi kami sangat berbangga, iaitu Hospital Pantai Kelang dan juga KPJ Kelang. Dan kita juga terdapat beberapa sokongan pasukan yang lain ya, yang saya perlu mention di sini sebab mereka sangat penting. Yang pertama, Pink Ribbon Hospital Tengku Ampar Rahimah Kelang, di mana mereka yang menjalankan rawatan dan membuat rawatan susulan kepada pesakit-pesakit itu. Cancer Research Malaysia, Breast Cancer Awareness Association, National Cancer Society of Malaysia,
dan juga Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara LPPKN Kelang. Jadi semua badan-badan ini menyokong kami dan mereka akan membuat exhibition ataupun pameran mengenai kanser payudara di mana mereka akan adakan macam mana rupanya payudara itu pada peringkat awal, apa nak buat sekiranya anda dapat ini kesan awal, apa next step dan sebagainya. Dan boleh saya sambung sedikit ya? Silakan, Doktor. Okey, sekiranya anda berdaftar ya, anda juga akan terima goodie bag dengan banyak barang-barang daripada penaja kita. Wow. Ya. Jadi kena daftar dengan lebih. Yang paling signifikan adalah anda semua perlu tahu Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, ya, Tengku Permaisuri Hajah Nur Ashikin akan berserta bersama kita pada program tersebut dan melakukan flag off untuk larian tersebut. Wow. So don't miss this chance. Wow, jangan lepaskan peluang ini penonton. Pastinya banyak sebenarnya keistimewaan yang telah pun Doktor kongsikan kepada kita berkenaan program Pinky Fun Run ini. Jadi sekali lagi Doktor, mungkin kita boleh war-warkan bagaimana untuk mereka menyertai dan kenapa perlu sertai Pinky Fun Run kali ini. Dan ada juga yang tanya Doktor, adakah terbuka kepada kanak-kanak awal usia berapa Doktor? Okay. Kalau anda masuk ke dalam portal Race Asia tu, anda boleh berdaftar. Mereka yang berumur 5 tahun dan ke atas dah boleh berdaftar. Warga negara Malaysia, lelaki atau perempuan, warga luar negara dan sebagainya, semua boleh daftar dan anda boleh dapatkan dia punya dalam tu dia akan terangkanlah. Kalau anda tengok medal tu pada tulis Together We Fight. Maksudnya kita beri sokongan kepada breast cancer survivor. Lepas tu kita akan buat race kit collection di Hotel Wyndham Kelang di mana anda juga boleh mendapat diskaun ya untuk stay dekat Wyndham satu hari ataupun bila-bila saja sebab anda menyertai program tersebut. Dia akan bagi anda price eksklusif lah. Lepas tu kita ada juga kita sponsor kita juga ada memberi kita banyak hadiah-hadiah lumayan ya. So kita akan buat juga satu macam kata lucky draw pada hari tersebut. Wow, menarik. Jadi datanglah beramai-ramai join this program dan bersama-sama anda perlu tahu tentang kesedaran kanser payudara. Sangat penting sebenarnya untuk kita memahami dan juga untuk kita meningkatkan kesedaran kita berkenaan kanser payudara ini. Ini merupakan peluang yang terbaik melalui program Pinky Fun Run ini untuk kita bersama-sama dengan komuniti secara keseluruhannya untuk kita meningkatkan tahap kesedaran kita dan juga advokasi daripada pihak kementerian sendiri. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Menagam Munusami yang merupakan pegawai perubatan Klinik Kesihatan Bukit Kuda Kelang. Terima kasih Doktor. Terima kasih Munawar. InsyaAllah kita harapkan melalui platform ini sama-samalah untuk kita memahami bukan sahaja untuk golongan wanita tapi juga untuk golongan lelaki juga memahami berkenaan kanser payudara. Sekarang ini penonton, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Jauh, sentiasa ku teguh pertahankan tanah airku. Panas hujan ku tempuh, penuhi harapanku, negaraku gagah bersatu. Tegak perpaduan, penuhi harapan, cintai Malaysia.
kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia untuk edisi hujung minggu penonton. Dan sepastinya hari ini untuk anda yang berada di negeri Johor ataupun mungkin ada yang merancang nak ke negeri Johor, tak tahu nak makan mana, tempat nak makan ataupun tempat sarapan yang menarik. Jangan risau, rakan kita Audi Muhammad Noor ingin berkongsi kepada anda berkenaan tempat sarapan pagi yang menarik di Kempas. Silakan Audi. Terima kasih Menawar yang berada di Angkasa Puri. Sekarang ni saya berada di Kampung Desa Rahmat, merupakan salah satu di bawah Parlimen Pulai. Dengan kata kat sini sarapan pagi dia sangat-sangat menarik. Nak tahu apa yang menarik dia lah, makan asam pedas pada waktu pagi. Sarapan pagi tu dengan macam-macam dia boleh makan. Itu dia seperti lempeng, roti canai dengan katanya. Waktu kita tengok ada lempeng kat situ, ada roti jala. Roti jala makan dengan asam pedas pun sedap juga. Tapi yang menarik kat sini bukan sahaja asam pedas yang disediakan, tapi makanan tradisional. Untuk mengetahui yang lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Ain. Puan Ain, Assalamualaikum Puan Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, Puan boleh cerita sikit mengenai apa keunikannya sarapan pagi dekat Kampung Desa Rahmat ni? Okey, sekarang ni kita punya menu utama adalah asam pedas. So, keunikan kita ada lebih kurang 7 jenis ikan. 7 jenis ikan yang kita makan bersama dengan lempeng dan juga makanan kita lah. Ikan-ikan kita adalah ikan merah, ikan pari, sembilang, kembung, parang. Itu juga ada ayam dan juga tetel lah. Tetel asam pedas kita makan dengan lauk-lauk raya. Trademark kita dekat sini hari-hari hari raya. So kita ada hari-hari, kita ada ketupat, kita ada lepat kacang, lepat kosong, kita ada palas juga, kita ada burasak. Burasak makanan orang Bugis kita ada dekat sini lah, makan bersama dengan ikan parang kita. So ini adalah kita punya burasak kita yang ini satu bundle lah orang panggil. So kita boleh buka kalau customer nak. Okey, macam ni. So dia balut dengan daun pisang yang mana orang-orang anak-anak muda yang baru tak tahu kan burasak ni. So this is ini burasak, kita panggil dia burasak. Okey Puan, saya nak tanyalah. Okey, kenapa kekalkan konsep macam nak kekal makanan tradisi ni, konsep macam ni, sedangkan makanan tengah hari selalu asam pedas? Kan betul lah, asam pedas makan dengan nasi, tapi kat sini pagi dan juga kekalkan makanan tradisi macam burasak tu. Ramai orang muda tak tahu burasak tu apa. Kenapa nak kekalkan konsep tu? So kita nak kekalkan ini, kita punya menu ni supaya orang kenal lah kedai kita. So itu adalah trademark kedai kita. Trademark makanan sarapan pagi asam pedas bersama dengan lauk-lauk raya dan juga lempeng-lempeng dan roti canai lah. Okey Puan, terima kasih banyak untuk perkongsian pada pagi ini. Dan itu sangat menarik. Bukan saja kita makan saja, menikmati juadah sarapan pagi yang kata lain daripada lain, tapi kita dapat juga mengetahui tradisi, sejarah, macam-macam boleh anda dapat di Kampung Desa Rahmat di Kempas ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada para pejabat awam. Sebagai sebuah negara yang dibina dengan acuan perpaduan yang kukuh antara agama, kaum dan budaya, kita sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini menunjukkan betapa teguhnya keharmonian kaum di Malaysia dan harapan saya agar ia berkekalan dan semakin utuh dalam usaha kita menjayakan agenda Malaysia Madani. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023. Tekad perpaduan penuhi harapan.
Kini semuanya terbuka, megah berani ku berdiri tanpa rasa takut melaungkan hatiku. Lihat terangnya warna langit, berjuta bintang yang terlahir di situ kau dan ku kan berkelip. Jika kau benar ingin bersinar, begitu juga aku ingin rasa cinta dirindu. Jika kau benar ingin bahagia, kau sambutlah tanganku, karena kau harus tahu kasih ini lebih bernilai dari emas, dari emas, dari emas. Bergelora darahku tercabar, pulihkan lukaku yang terjalar. Ku kasih ini lebih bernilai dari emas. Wow, persembahan istimewa Nadira. daripada Nadira Zaini. Silakan Nadira, kita duduk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nadira. Power betul suara pagi-pagi juga. Nadira. Boleh tarik, ni macam-macam lagi kan. Kan? Kalau boleh tak nak bagi Nadira berhenti menyanyi pun. Sedap sangat Nadira. Ya ke, terima kasih. Tapi saya ada satu perkataan untuk gambarkan persembahan Nadira tadi. Oh, okey. Keikhlasan. Tahu tak Nadira betul-betul sampai tau. Saya memang dekat tepi tu tadi. Betul-betul. Terima kasih banyak-banyak. Terkesima. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Walaupun suara saya rock sikit kan. Tapi rasa macam bertambah bersemangat dengan suara Nadira ni Ya kan. ke? Betul. Terima kasih. Sebab lagu ni pun memang penuh dengan semangat. Ya. 2 hari je dah 9,000 viewer ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat positif. Ini eksklusif kali pertama disiarkan di televisyen Ya, betul. Ini adalah hari pertama untuk saya mempromosikan single terbaru saya yang berjudul Emas. Cukup bertuah kita di SPM pagi ni kan. Kita rasa kita pun macam emas lah juga kan. Jadi mungkin boleh kongsikanlah berkenaan dengan emas ini apa baik-baik lirik yang disampaikan. Okey, lagu Emas ini sejujurnya memang terlalu dekat dengan saya sebab lagu ni mengisahkan tentang perjuangan saya sebagai seorang anak seni setelah beberapa tahun saya menantikan orang kata kejayaan dan sinar buat saya dalam industri ni. So inilah liku-likunya dan ini adalah satu lagu yang memberikan semangat untuk saya terus berjuang dalam industri. Di sebalik liku-liku tersebut akhirnya membuahkan hasil. Dan kini Nadira menyinari industri kita dan semakin bersinar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Nadira, kongsi juga kepada penonton karya agung ini siapa yang cipta? Okey, karya ini ditulis oleh Omar K, Fidaus Rahmat dan juga Iki Huge. Dan lagu ini penulis liriknya juga ditulis oleh mereka bertiga dan juga Datin Alia.
Wow. Istimewa dari Datin Alia. Kan? Insan-insan yang cukup hebat dalam industri ni kan? Ya, betul. Okey, dan juga mungkin ada perancangan untuk MV-nya bagaimana? InsyaAllah, memang kita orang dalam plan pun sebenarnya untuk akan ada MV selepas ini. Selepas kita menerima feedback yang positif dari peminat. Dan mungkin juga selepas ini kita akan ada mini album untuk Nadira. Wow. InsyaAllah, doakan. Amin. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan semuanya. Amin. Okey. Ya Rabbal Alamin. Untuk music video yang akan dikeluarkan nanti, adakah music video tersebut menggambarkan tadi Nadira cakap liku-liku kehidupan? Adakah idea daripada Nadira sendiri? Okey, sebenarnya kami dalam perbincangan lagi. Kalau nak beritahu macam tak surprise kan? Rahsia. Rahsia lah. Ya. Okey. So dalam perancangan lah. Ya, mungkin di dalam Malaysia lah penggambarannya. Ya, betul. Okey, dan juga kalau ini ialah berkenaan dengan emas kan, berkenaan dengan kerjaya, cabaran, liku. Kita fahamlah dalam bidang setiap daripada apa yang kita buat pasti akan ada cabaran-cabaran utama. Macam Nadira sendiri, apa antara cabaran yang paling sekali Nadira ingat untuk berada di tahun ini? Bukan semudah itu ya. Jadi apa antara pengalamannya? Okey, tak nak nangis. Jangan nangis. Banyak sebenarnya liku-liku dia. Saya bermula dalam industri ini sejak tahun 2012. So macam-macam liku yang berlaku kepada diri saya. Di mana saya pernah ditipu dan sebagainya. Ada orang cakap ada mulut manis di situ tapi akhirnya tak ada apa-apa. Pun pernah juga macam itulah. Banyak-banyak yang mengajar saya sebenarnya. Pengalaman ni pasti mematangkan Nadira. Ya, betul. Lebih 10 tahun Nadira. Ya. Siapa sangka ialah rezeki Nadira akhirnya pada tahun 2023 ini. Ialah nama Nadira semakin meningkat naik sekarang ni. Semua pasti setuju dengan suara bakat daripada Nadira sendiri. Kan, orangnya kecil je tapi suaranya cukup luar biasa. Okey, Nadira, kita nak tahu juga perancangan Nadira untuk yang akan datang. Banyak sebenarnya kalau kita tengok jadual Nadira ni sangat padat. Kita nak cerita satu persatu lah. Mungkin satunya fahamkan akan terlibat dengan konsert Patah Hati. Betul, dengan Patah Hati. Okey, lepas tu saya ada juga dengan konsert dengan Cakra Khan. Pada 17 September ini di ZCAT Kuala Lumpur. Dan macam-macam lagi sebenarnya. Nanti kita update lah dekat story IG ke kat IG ke, so korang kena tengok. Maksudnya di sini nama Nadira dah mula dikenali bukan saja di dalam Malaysia tetapi di luar negara juga dah mula mengenali nama Nadira sini. Jadi mungkin apa lagi next perancangan? Mungkin nak nyanyi di sana ke? Okey. Indonesia ke? Sebenarnya memang ada perancangan pun. Kalau boleh kita nak pergi ke antarabangsa kan. Mana tahu ada rezeki kita pergi ke Indonesia. Brunei ke insya-Allah. Contoh berkenaan Brunei, saya sempatlah intai dekat Instagram Nadira. Nadira mendapat jemputan tau daripada kerabat diraja Brunei. Ya, betul. Alhamdulillah, tu rezeki. Rezeki tidak pernah salah alam. Betul. Satu lagi, ialah kita sekarang ni dalam bulan kebangsaan dan difahamkan Nadira akan membuat persembahan pembukaan untuk sambutan Hari Kebangsaan. Ya, betul. Pada 21 hari bulan ini. Okey. Nampak tak? Jadi mungkin boleh kongsi jugalah kepada para penonton kan yang bersama dengan Nadira daripada awal career sampai dan sekarang ini kan. Mungkin ada kata-kata nak ucapkan kepada mereka. Okey, kepada semua peminat-peminat saya, The Nadis, thank you so much kerana sentiasa menyokong saya dan terus dengarkan single terbaru saya yang berjudul Emas ini dan tidak lupa juga selamat Hari Merdeka yang ke-66. Alhamdulillah. Saya tak sabar sebenarnya nak tunggu persembahan daripada Nadira ni untuk Hari Kebangsaan nanti. Okey, kita nak balik kepada konsert yang bakal menjelang tiba. Nadira akan bersama dengan penyanyi yang cukup besar iaitu Cakra Khan nanti. Dia apa perasaannya Nadira bila kita ni dipilih untuk menjadi sebahagian daripada konsert besar? Okey, alhamdulillah. First of all, bila saya dapat tahu yang sebenarnya saya bersama dengan Cakra Khan dalam satu konsert dan satu pentas, sebenarnya orang cakap memang saya tak sangka pun. Memang satu rezeki lah buat saya sebab ini impian saya juga untuk menyanyi bersama dengan artis-artis luar seperti Cakra Khan. Saya sangat-sangat bersyukur. Siapa lagi antara nama lain yang mungkinlah terlintas dalam hati? Dengar cerita Nadira ni dia suka nyanyi lagu Agnes Monica. Mungkin lepas ni dengan Agnes Mo. Mana tahu. Okey, antara lain lagi?
Okey, saya sangat meminati Datuk Sri Rosa juga, Datuk Rosa. Dan juga kalau lelaki saya pilih Afgan lah. Afgan. Okey, kalau Afgan okey. Saya pun suka juga Afgan. Jadi mungkin boleh belanja sikit kita pagi ni lah kan. Lagu Rosa ke lagu Afgan ke? Ada permintaan ni. Okey. Ku rasakan pada dalam hatiku rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku lelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua. Dah habis dah. Kalau boleh nak suruh dia nyanyi sampai habis. Petik pula lagu lain. Petik pula lagu lain. Lagu siapa pula? Cakahan. Oi. Okey. Jadi yalah macam dari segi latihan juga kan untuk semakin hari kita naklah semakin baik kan. Pasti macam Nadira pun perubahan daripada 10 tahun yang lalu. Pasti ada banyak perubahan dan semakin cantik, semakin sedap suaranya masya-Allah. Jadi apa antara rutin dan juga latihan yang perlu sebagai seorang penyanyi lakukan setiap hari? Okey, macam saya sendiri, saya memang ada lakukan aktiviti di rumah dan saya tidak lupa juga untuk pergi ke kelas vokal bersama dengan Cikgu Syafi. Dan macam rutin yang saya lakukan di rumah adalah untuk exercise, core saya dan sebagainya untuk kuatkan lagi stamina dan sebagainya macam itulah. Itu je lah apa yang saya lakukan untuk setiap hari saya berada di rumah, tidak membuang masa begitu saja. Lagipun jadual Nadira ni memang padat ni. Tak sempat nak buang masa saya rasa. Okey. Nadira, tadi kita dah dengar Nadira mempersembahkan lagu single terbaru Emas ni kan. Tapi rasanya penonton, bukan saja penonton, kita sendiri pun tak puas sebenarnya nak dengar lagu Emas tu. Kejap lagi kita nak nyanyi lagu Emas sekali lagi boleh? Kita lagu lain lah pula. Boleh tak? Ada permintaan. Sebab tadi kan ada salah teknikal. Okey, tak apa. Boleh kita nyanyi sekali lagi. Sebab kita nak bagi penonton dengar betul-betul dari awal sampai ke akhir tu. Sebab dari awal tu boleh tangkap tangkap di jiwa. Okey. Dan jugalah antara orang-orang yang memberi sokongan padu pada Nadira yang tak pernah putus asa untuk memberi galakan. Sebab kita akan ada downtime kita yang kita akan rasa macam sedih, rasa lemah, tapi pasti akan ada orang yang sentiasa memberi semangat kan pada kita. Jadi siapakah antara insan-insannya? Okey, insan yang pertama adalah kedua ibu bapa saya yang tidak pernah berhenti untuk menyokong saya daripada saya kecil sampai saya besar. Dan of course kawan-kawan juga sangat membantu, dan fan saya yang selama ni DM saya kan, beri komen dan memberikan kata-kata yang positif. Sampai saat ini mereka setia bersama dengan saya. Inilah yang membuatkan saya lagi bersemangat sebenarnya untuk meneruskan dalam industri ini. InsyaAllah. Kita yakin Nadira akan terus bersinar dalam industri ini. Pastinya. Akan menjadi satu nama yang sangat besar dengan bakat yang sangat besar. Nadira, bila kita bercakap dalam industri ini kan, ialah Nadira dah bawa lagu ballad, lagu mungkin selepas ini ada perancangan ke nak bawa lagu irama Malaysia ke? Sebab Nadira saya sukalah dia dengan kalau dia nyanyi lagu irama Malaysia memang sesuai. Oh, ya ke? Alhamdulillah, saya memang dibesarkan dengan lagu-lagu irama Malaysia seperti Keroncong dan sebagainya. Jadi adalah sikit-sikit saya tahu kan pasal lagu-lagu irama Malaysia ni. Itu dia. Saya sukalah tengok Nadira ni kan. Dia ialah untuk menjadi orang percaya kita tengok kan simple, humble je kan. Sangat bersahaja. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah nanti tetap kekal macam ni kan sampai bila-bila. InsyaAllah. Amin. Ini attitude yang baiklah, boleh menjadi contoh pada penyanyi baru sebagainya kan, untuk kita nak sustain dalam bidang ni bukan semudah itu. Maksudnya dari segi mungkin disiplinnya sendiri. Betul. Kan, bagaimana untuk kita menjaga diri kita, adab kita bersama dengan orang, itu antara benda yang penting kan. Okey, dan akhir sekali Nadira, sedikitlah kata-kata kepada para penonton, pesanan kepada mungkin penyanyi BBNU di luar sana untuk teruskan karier dalam bidang menyanyi ni bukan mudah, tetapi perlu untuk kita menjaga beberapa perkara. Okey, macam saya boleh sampaikan kepada mereka yang orang kata sedang menuju mereka punya
nak ingin mencapai cita-cita mereka, teruskan, jangan berputus asa, sebab kalau kejayaan kita di depan tu, kalau kita undur diri tu sangatlah rugi bagi saya, sebab rezeki ni tidak pernah salah alamat. Dia tidak datang dengan lambat ataupun cepat, tapi dia datang pada waktu yang tepat. So apa yang saya boleh sampaikan, teruslah orang kata terus bersemangat. Dan saya tujukan sekali lagi lagu Emas dengan lagu ini untuk lebih semangat. InsyaAllah. Okey, ini semangat yang kita mahukan sebenarnya. Apa yang paling penting yang Nadira sampaikan tadi adalah jangan berputus asa. Bayangkan Nadira ni dari tahun 2012 mencuba dalam industri ini, tapi akhirnya tahun 2023 membuahkan hasil. Nama Nadira terus bersinar. Dan saya harap selepas ini saya terus bersinar. InsyaAllah kita bersinar dengan lagu Emas kejap lagi. Pastinya kejap lagi kita nak persembahkan sekali lagi lagu Emas untuk anda semua. Dan pastinya kita sudah pun sampai ke penghujung siaran, dan terima kasih juga kepada anda yang kerana setia bersama kami dari awal sehingga ke penghujung siaran untuk kami bawakan kepada anda perkembangan semasa dan juga topik-topik yang menarik sempena Selamat Pagi Malaysia edisi hujung minggu ini. Dan jangan lupa juga untuk kita war-warkan kepada anda berkenaan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2023. Nadira antara salah seorang artis yang akan melaksanakan persembahan pembukaan kabarnya untuk Hari Kebangsaan 2023. Kita dah bersedia untuk persembahan emas daripada Nadira Zaini. Jadi silakan mengambil tempat Nadira. Terima kasih. Mencari Jika kau benar ingin bersinar, begitu juga aku ingin rasa dicinta, dirindu. Jika kau benar ingin bahagia, kau sambutlah tanganku, karena kau harus tahu kasih ini lebih bernilai dari emas. Kini semua